Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu sekali lagi dalam mata pelajaran Reka Cipta tingkatan 5 bagi kelas tingkatan 5 SRC dan 5 Sains Sukan. Okey, hari ini adalah hari Ahad, 14 bulan 3 2021. Masa pertemuan kita pukul 1 hingga pukul 2.30 petang. Baiklah, kita teruskan pada pelajaran kita hari ini. Okey, kita dah masuk pada subtopik sistem yang baharu iaitu sistem elektronik. Okey, objektif pembelajaran kita berdasarkan kepada kandungan asas 3.21. Pelajar dapat menyatakan nama dan maksud simbol komponen elektronik iaitu suis, perintang, diod, transistor, pemuat dan pembas. Kriteria kejayaan di akhir pembelajaran kita hari ini, pelajar dapat membuat nota berkaitan dengan jadual gambar, nama dan maksud simbol komponen elektronik, iaitu suis, perintang, diod, transistor, pemuat dan pembas. Baiklah, kita teruskan pada isi kandungan kita pada hari ini. Okey, sistem elektronik. Sebelum ni kita belajar tentang sistem elektrik. Ejaan elektrik E-L-E-K-T-R-I-K. Jadi sekarang ni ada O dan N. Apa maksud ON tu? Maksudnya ialah elektron. Maka namanya ialah sistem elektronik. Okey, sistem elektronik merupakan gabungan daripada beberapa komponen yang dipasang untuk tujuan mengawal operasi atau pergerakan sesuatu produk. Kalau elektrik, kita ada beberapa komponen. Namun kita tak boleh mengawal keseluruhan operasinya secara automasi. Jadi kalau kita kali ini bila kita belajar sistem elektronik, kita boleh kawal operasi ataupun pergerakan sesuatu produk secara automatik. Pada kebiasaannya, sistem elektronik itu menggunakan bekalan kuasa arus terus. Ya, betul. Dan beroperasi dengan arus yang rendah. Bagaimana perkakas elektrik tu gabungannya ada elektronik. Sebab dia ada transformer. Iaitu transformer injak turun. Okey. Komponen yang kita akan belajar pada hari ini, yang pertama adalah suis. Kedua, perintang. Diod. Yang ketiga, kemudian yang keempat, transistor. Kelima, pemuat. Dan yang terakhir sekali, pembas. Jadi kita ada 6 komponen elektronik. Sebenarnya banyak komponen elektronik. Ada 1001 jenis komponen elektronik. Tapi untuk silibus awak tingkatan 5, kita akan belajar 6 ini saja. Baiklah, kita teruskan pada slide yang berikutnya. Okey, ini adalah satu lita ataupun lita skematik berkenaan dengan komponen elektronik. Kalau lihat kat sini, cikgu ada bulatkan dengan garisan putus-putus yang berwarna-warni. Kalau lihat kat sini, okey, warna merah ada. Okey, itu maksudnya menunjukkan komponen suis. Nanti kita akan belajar jenis-jenis komponen suis. Kemudian perintang, diod, transistor, pemuat dan pembas. Kita lihat dulu bagaimana penyambungan sistem elektron ni antara satu komponen dengan komponen yang lain. Okey. Yang cikgu belakang ni tadi adalah suis, kemudian perintang. Mana satu perintang? Okey, ini perintang. Lagi ni warna hijau pekat bulatnya ni. Ini perintang. Okey, yang ini pun perintang. Jadi kat sini dilabelkan dengan R. Apa maksud R? Ialah resistor. Dua, bilangan yang kedua. Mana resistor yang bilangan pertama? Kita cari. Ni bilangan yang pertama. Ni naik yang kedua. Lepas tu nanti kita akan jumpa R3. Maksudnya perintang ataupun resistor. Bilangan yang ketiga. Kita ada lagi yang keempat. Ni ada yang keempat. Maksudnya turutan nombor tu akan dituliskan ataupun dilabelkan berhampiran dengan komponen ataupun simbol bagi komponen tersebut. Contohnya perintang ini. Okey, yang ini pula ialah 10K. Maksudnya 10 kilo ohm. Dia punya tahap rintangannya. Okey, kat sini tak ada pula. Iaitu rintangan yang ketiga ni tak ada. Okey, rintangan yang keempat ada. 4 mega ohm. Okey, contohnya. Tinggi pada diod. Kat sini ada diod tak? Ada. Okey, bulatan warna biru. Okey, ni contoh diod. Okey, diod IN4004 dia punya
kod yang digunakan pada D diode tersebut. Okey, label D bermaksud diode. Ada lagi diode. Okey, ni ada diode. Ini pun diode juga tapi namanya LED. Bilangan yang pertama. Okey. Kemudian kita ada diode lagi. Okey. Ni pun diode. D1. Okey. Kod dia BAT85. Komponen diode. Itu ada 3 komponen diode di sini. Transistor ada tak? Kat sini kalau kita lihat kat sini sebenarnya ada transistor. Tapi simbol bagi lukisan ni cikgu dapati lakaran skematik ni daripada buku teks, simbolnya tak konvensional. Maksudnya dia terhad kepada pembekal pada komponen ataupun litas satu produk elektronik itu. Jadi komponen transistor di sini simbolnya berbeza daripada konvensional peringkat international. Biasanya kalau transistor cikgu lukiskan di sini, okey, dia ada base, okey, dia ada collector dan emitter. Okey, ni dia punya base, ni dia punya emitter, sama ada NPN. Sini kita nampak, okey, BS 70 kod dia. Okey, yang kedua ada lagi satu tak salah cikgu. Okey, ni NTE 2380. Okey. T2 T1 bermaksud apa T tu? Transistor. T transistor. Seterusnya komponen pemuat. Okey, cikgu bulatkan dengan garisan putus-putus berwarna hijau. Okey, pemuat. Ni adalah pemuat. Ni contoh pemuat. Nanti kita akan belajar lebih ni bukan. Okey, itu hijau pekat. Yang ni hijau muda. Ni pemuat. Pemuat tu apa? Kapasitor. Jadi bermula dengan C. C itu bermaksud kapasitor. Okey. Kapasitor. Jadi dia gunakan simbol C. Okey, C1, C2 dia punya unit polariti dia ialah 10 mikrofarad. Kemudian ada sini 10 mikrofarad. Ini 100 mikrofarad. Ini 10 mikrofarad. Okey, itu contohnya. Ni jenisnya ada putih dan hitam. Jenis kapasitor elektrolit. Itu tak apa, nanti kita akan belajar. Seterusnya pembas. Di sini tak ada pembas ataupun buzzer. Okey. Seterusnya kita pergi pada slide yang berikutnya. Okey, ni jenis-jenis switch. Okey, kat sini banyak fungsi switch bergantung kepada teknologi pembuatan switch pada sebuah syarikat pengeluaran produk switch ni. Okey, yang pertama sekali switch digunakan untuk mengawal. Okey, yang ni pun mengawal. Okey, semuanya untuk mengawal. Sebenarnya mengawal apa? Nanti kita lihat. Okey, yang pertama mengawal pergerakan mengikut had. Okey, yang ini mengawal aliran arus masuk. Yang ini mengawal voltan yang rendah. Maksudnya tidak menggunakan voltan yang tinggi, maksudnya menggunakan voltan yang rendah. Okey, yang ini pula mengawal kemasukan arus. Jadi kat sini kita lihat pada gambar aja kita ada berbeza daripada simbolnya. Cuba lihat di sini. Okey, yang pertama sekali kita tengok switch. Switch had. Apa maksud switch had? Okey. Switch had ni macam switch mikro lah kan. Okey. Kita lihat di mana yang ini adalah tamatan switch. Maksudnya kat bawah switch ni ada dua. Ada dua pin. Ni dua pin. Itu maksudnya. Semuanya switch ada bulatan simbolnya. Kita nak kenal macam mana simbol ni terhasil daripada komponen yang sebenar. Okey, semuanya ada bulat. Maksudnya tamatannya. Berapa banyak bilangan bulatannya tu, itulah dia jumlah tamatan dia. Okey, kalau switch had ni ialah tamatannya ada dua. Kat sini switch SPDT ada 3. Yang ini switch pisau pun ada 3. Okey, maka switch Glonso ni ada 6 tamatan dia. Jadi kita kena kira macam switch had ni, ni yang pertama, ni yang kedua. Okey, switch SPDT ni okey, ada 3, 1 2 3. Okey, switch pisau pun ada 3, 1 2 3. Nanti kita akan lebih detailkan bagaimana operasi dia. Okey, switch Glonso 1 2 3. Kat sebelah sana tu ada sebelah lagi ada 4, yang kelima dan yang keenam. Okey, 6 tamatan.
Okey, kita pergi pada suis hard. Okey, bagaimana suis ini berfungsi? Apabila arus mengalir masuk ke dalam suis dan dia akan keluarlah. Bagaimana dia nak keluarkan? Apabila kita tekan pada tuil yang ada kat sini, maka kita tekan dia. Macam mana nak tekan? Kita tekan dia ke bawah, maka arus akan melaluinya. Okey, masuk kat suis sebelah sini, pin nombor 1, dia akan outputnya pada pin nombor 2. Jadi arus akan mengalir. Jadi kat sini dia mengawal sesuatu pergerakan mengikut had yang telah ditetapkan. Jadi suis had. Bagaimana perkataan had ni ada? Okey, contohnya lah kan, kalau kita tekan tu, contohnya ada satu objek apabila gelongsor pada bahagian tuil ini, tuil ni ada roda kalau lihat kat sini ada bulatan. Okey, apabila dia bersentuhan, contohnya laci kan, dia bersentuhan kat sini, dia akan tertekan ke bawah. Nanti bila dia ada sampai satu tahap, dia akan memutuskan litar. Jadi kat sini dia ada had. Ada objek yang ni objek, misalnya kayu, ini dia punya switch release dia. Bila dia bergerak, okey, melalui tuil ini akan tertekan. Jadi apabila sampai pada parit ataupun tiada tekanan, okey, dia akan memutuskan litar. Jadi kat sini dia mengikut gerakan yang mempunyai had tertentu. Kita pergi pada switch SPDT. Apa itu switch SPDT? Okey, kita tengok kat sini. Ada 3 tamatan. Tamatan yang pertama biasanya dia berada di tengah-tengah. Ini tengah-tengah. Okey, yang pin nombor ni pin nombor 2, ni pin nombor 1 ataupun pin nombor 2. Jadi pin nombor 1 ataupun pin nombor 2 berada di pin nombor 3 berada di kiri dan kanan. Jadi sumber bekalan kuasa berada di tengah. Maksudnya bekalan kuasa tu masuk di tengah, sentiasa standby. Kemudian apabila kita belum tekan lagi, pada tamatan yang nombor 1 ni, dia dah on. Maksudnya dia dah on, maksudnya arus masuk dia dah mengalir dulu. Maksudnya belum kita tekan, okey, arus dah mengalir ke output pin tamatan nombor 1 ni. Ni nombor 1. Cuba tekan, ni nombor 1. Okey, ni nombor 3. Bila kita tekan semula ke sini, kita tekan, tadi kita normally kan, maksudnya tak ada butang putih ni kan. Habis sekarang ni kita tekan, okey, maka arus tu akan berpindah arah ke output tamatan nombor 3. Ni nombor 3 lah. Ni nombor 3 lah. Maksudnya kita on dia. Okey. Beban yang sebelah lagi ataupun mentol pada bahagian ini akan menyala. Tadi normally menyala pada tamatan nombor 1. Jadi sekarang ni litarnya bergerak sampai ke sini. Okey. Tapi bila kita tekan, dia mengalir ke tamatan nombor 3 pula. Jadi kita tekan balik, dia pergi pada tamatan nombor 1. Jadi dia sentiasa bergilir. Seterusnya suis pisau. Suis pisau sama juga mengawal. Dia tidak boleh mengawal voltan yang tinggi sebab dia terdedah. Okey, jadi voltan yang rendah. Biasanya antena kalau TV lama ni dia gunakan suis pisau ataupun kita buat litar pendawaian mentol yang gunakan bateri 3 volt ataupun 1.5 volt bateri yang kecil tu kan, yang bentuk silinder tu kan, 2 biji kan, 3 volt, kalau 1 biji 1.5 volt. Okey, jadi dia tak terdedah dengan bahaya. Jadi kita sambung ke sini tamatan nombor 1, pasangkan dengan bateri. Ni tamatan negatif, ni positif. Okey, sambung kat sini. Sebelum kita lengkapkan litar kita letakkan beban. Contohnya mentol di sini. Kita letak mentol di sini. Kita letakkan mentol bulat kat sini. Ini simbol mentol lah. Silang X. Okey. Jadi bila kita letakkan wire ni. Sebenarnya juga ambil warna hitam. Positif ni, wire ni sambung di tengah. Okey, di tengah. Ni bateri. Okey, ni putih negatif. Itu mentol kita letakkan. Okey, jadi bila kita pusingkan ke sini tuilnya, jadi dia akan litar lengkap maka mentol ni pun menyala. Pisau. Okey, lagi satu kat sini macam mana? Okey, kalau kita letak satu lagi mentol di sini, okey, sambungkan tempat yang sama di sini. Okey, sini pula yang kalau kita tuilkan
arah pisau dia ni ke kanan, okey, maka mentol yang ini pula yang akan menyala. Jadi kiri dan kanan ni boleh kita tolakkan dia. Itu namanya suis pisau. Bila pergi pada tamatan yang pertama, mentol ini yang menyala. Pergi tamatan yang ketiga, yang ketiga di sini, mentol ini pula yang menyala. Itu fungsi suis pisau. Tetapi dia tidak boleh voltan yang tinggi. Jadi mentol voltan yang rendah. Kalau voltan yang tinggi 240 volt, yang kat rumah tu tak boleh sebab dia mendatangkan bahaya, terdedah kepada pengguna. Tersentuh je nanti kena ada renjatan elektrik. Okey, seterusnya suis gelongsor. Apa masuk gelongsor? Okey, kita tolak kiri dan kanan. Okey, ada 6 pin. Jadi pin 1, pin kita namakan lah. Pin 1, pin 2, pin 3, 4, 5, 6 kan. Okey, pin 1, pin 2, pin 3, 4, 5, 6. Jadi sini 1, sini 2, sini 3, sini 4, ni 5, ni 6. Okey, yang ini apa ni? Yang cikgu bulatkan ni. Ni batang ni. Ini apa ni? Ini ialah dia punya twill. Jadi twill ni boleh bergerak atas ke bawah. Maksudnya kalau posisi kat sini kiri dan ke kanan lah. Okey, kalau dia berada di sini, dia akan sambung antara tamatan 1 dan tamatan 4. Jadi kalau arus mengalir, melalui tamatan 1, dia akan terus boleh melalui ke output ke tamatan yang ke-4. Okey, kalau kita tolak ke tengah sini, okey, arus akan mengalir daripada tamatan 2 akan ke tamatan 5. Okey, kalau kita tolak last kali ke bawah, dia ada 3 sengat, 1, 2, 3. Jadi kalau kita tolak tu, kita akan rasa. Kalau dia dah berada di atas ni, okey, kita akan tolak ke bawah. Tu, okey, kita akan lagi ada rasa sengatan dia. Maksudnya ada rasa, okey, kat situ ada rongga dia. 1, 2. Kalau dah ada dekat bawah, kita tolak ke atas balik, ada 1, 2. Kita rasa duk, duk, duk. Itu masa kita tekan pada gunakan jari. Okey, begitu juga dengan tamatan 3. Dia akan bila dah berada di bawah sekali, contoh ni bawah sekali, bermaksud okey, litar tu bersambung ke tamatan output pin nombor 6. Jadi sekarang ni macam mana fungsinya kat sini? Okey, dia mengawal beberapa kemasukan. Okey, mungkin sini bateri. Ke lain, sini bateri lain, sini bateri lain. Outputnya kat sini mungkin mentol, mentol A, mentol B, mentol C. Jadi A, B, C ni boleh kita kawal bila kita gerakkan suis gelongsor ni, okey, ke titik atas, tengah ataupun bawah. Maka bila ke atas, A menyala. Kalau tengah, lampu ataupun mentol B menyala. Kalau ke titik bawah ni, mentol C akan menyala. Sebab ada litar lengkap, bateri dan mentol bersambung. Teruskan pada komponen yang kedua, iaitu perintang ataupun namanya resistor. Di dalam litar elektronik, perintang merupakan komponen pasif. Kenapa dia pasif? Sebab dia tak nampak perubahan daripada bentuk fizikal. Jadi arus mengalir melaluinya dan fungsinya ialah mengawal dan menghadkan aliran arus elektrik. Jadi dia sebagai pintu lah, sama ada arus elektrik tu banyak ke ataupun kurang ke, mengalir melaluinya. Jadi nilai perintang ni disukat menggunakan unit ohm. Kenapa ohm? Itu orang yang mencipta formula perintang ini, yang menghasilkan perintang, jadi namanya ohm. Okay, jadi perintang merupakan komponen tidak mempunyai kutub. Maksudnya input output dia tak ada kutub positif ataupun negatif. Dia tak ada tu semua. Ni tak ada. Positif dan negatif tak ada. Sama ada dia nak positif negatif boleh, nak negatif ataupun positif tak apa. Okey, arahnya berbeza. Sama ada arahnya arusnya masuk begitu ataupun tamatan yang ada tu dia keluar. Sama ada masuk ke kanan ke kiri, kiri ataupun ke kanan. Okey, jadi perintang tetap ini tidak dapat diubah. Maksudnya kod warna ataupun nilai ohm yang terdapat pada perintang ini telah ditetapkan oleh pengilang. Tak boleh diubah-ubah. Jadi dia terdiri daripada dua jenis, iaitu karbon, yang kedua berlilit dawai, nikrom dan mangan. Jadi yang berlilit dawai ni dah tak ada dah dalam
dalam zaman sekarang kalau dulu adalah yang televisyen ataupun radio besar dulu kan. Okey. Yang karbon ni yang sekarang ni dalamnya adalah karbon. Jadi kalau cikgu pecahkan ni dalamnya sebenarnya ada macam itu je. Okey. Tamatan kiri dengan tamatan kanan ni dia tak bersambung. Dia terputus macam tu. Dan dibalutkan dengan seramik. Bentuknya macam tu ada lonjong sikit elip lah sikit dan bahagian luar tu ditandakan dengan warna-warna. Ada 4 jalur. Jalur yang pertama, jalur yang kedua, jalur yang ketiga, jalur yang keempat. Okey, jadi jalur-jalur ni ada maksud yang tersendiri ataupun nilai ohm. Nilai ohm yang tersendiri. Biasanya cikgu dulu sekolah cikgu terpaksa kena hafal cikgu dulu marah kalau tak hafal Jadi kodnya macam mana? Okey. H jadi H adalah hitam, C adalah coklat, M adalah merah, J adalah jingga, K adalah kuning, H adalah hijau, B adalah biru, U adalah ungu, K adalah kelabu, P adalah perak, E adalah emas salah P yang pertama ni putih emas, lepas tu barulah perak. Jadi kod dia ada hitam 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.5, 0. Lupa 0.1 itu. Okey. Ni dia punya apa ni putih emas perak ni adalah jalur yang terakhir. Okey, jalur yang pertama, kedua, ketiga ni sama ada warna yang ada di situ menunjukkan adalah nilai kutub nilai ohm dia. Okey, contohnya kuning. Dia paling depan ni kuning kuning. Jadi kuning ni kodnya apa ni? 4. Jadi nilai perintang ini adalah 4. Okey, kemudian jalur yang kedua apa? Okey, ni warna apa? Biru. 4, kuning, biru. Biru adalah 6. Jadi ada berapa digit? 0, 0, 0, 0, 0, 0. Jadi kat sini kalau kita gabungkan 4 dengan 6 digit 0, okey, dia jadi ada 4 juta ohm. Maksudnya nilai rintangan dia tu tinggi Okey. Di jalur yang ketiga apa? Salah minta maaf. Okey, 4 kuning, okey. Lepas tu biru 6. Jadi 4 dengan 6. Cikgu padam balik sini kasih bersih. Okey. Kuning 4. Lepas tu biru 6. Okey, jadi 4 6. Hadapan dengan merah. Merah 2 digit. Nilainya 4600 ohm. Jadi kalau kita simple kat sini ialah okey 4.6 kilo ohm. Itu nilai perintang. Nanti awak akan biasanya awak boleh tengok bahan rujukan yang lain macam mana kita nak tentukan bagaimana nilai ohm tu pada jalur-jalur perintang. Okey, jadi 46 okey 2 sifar okey emas 0.5% dia punya plus minus kurang apa tu rintangan. Jadi 4600 4.6 kilo ohm. Itu diringkaskan. Okey, seterusnya perintang boleh laras. Nilai rintangannya boleh diubah. Macam mana nak ubah? Sebab dia ada macam volume radio lah kan. Radio lama lah kan. Okey, kalau kita ada tombol, okey, kita pusingkan dia. Kat sini ada nilai. Okey. Macam mana nilai dia kan? 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi nilai rintangan tu disukat dengan nilai-nilai nombor tadi. Digunakan pada peralatan elektronik yang menggunakan nilai arusnya yang berubah. Okey, 01 okey, macam kita nak dengar speaker kan.
volume suara lagu kan. 01 dia kurang. Okay, 3, 4, 5, 6 dia dah kuat sikit. 7, 8, 9 lagi kuat semaksimum lagu dalam radio tu kita dengar. Jadi kat sini adalah dia menggunakan perintang boleh laras. Okey, kalau lihat pada gambar simbol ni adalah simbol perintang. Dia ada gigi-gigi ataupun di dalam bentuk segi empat. Ini nak menunjukkan itu adalah bentuk perintang. Dan yang dikatakan boleh laras ialah menunjukkan okey, dia punya anak panah ni. Maksudnya dia boleh laras. Kenapa dia tak nak buat anak panah atas satu bawah Tak perlu Maksudnya dia boleh laras satu arah je anak panah. Okey. Kalau yang tetap pula, dia tak ada simbol anak panah. Dia basic dia iaitu perintang saja. Dia ada gigi dia. Jadi gigi dia menunjukkan jalur lah. 1, 2, 3 1 puncak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi simbol-simbol perintang ni ada yang pelajar buat giginya banyak kan. Gitu. Janganlah kira lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dah habis. Okay. Begitu juga dengan perintang boleh laras. Dia punya gigi perintangnya tu pun sama lah jumlahnya. Ini dengan ini sama. Cuma yang bezanya kat sini dia ada anak panah ke atas ataupun keluar lah. Ada yang buat perintang macam ni. Okey. Anak panahnya ke bawah. Okey. Mana satu betul? Dia ke atas. Okey. Kalau dia posisi perintahnya macam ini, okey, menegak, okey, kita boleh macam ini ataupun macam itu. Jadi pilihlah salah satu anak panahnya keluar. Okay, kita pergi pada komponen yang ketiga, iaitu diod. Okay, diod merupakan komponen aktif yang diperbuat daripada bahan semikonduktor, separa konduktor yang berfungsi untuk menggunakan arus mengalir. Dalam satu arah saja. Bila sebut satu arah, dia ada anak panah. Dia ada anak panah. Jadi arahnya daripada positif ke negatif. Yang ini arahnya positif ke negatif. Dia tak ada terbalik pula. Bila terbalik, itulah masukan dia mestilah positif. Masukan dia mestilah positif. Jadi pada umumnya diod mempunyai dua tamatan, iaitu anode positif, kathode negatif. Okey. Anode kalau lihat kat sini ada anak panah kan. Kalau kita lihat besar ni anak panah ni, kita buat macam ni lah. Dia nampak huruf A tak? Okey, A terbaring kan. Jadi puncak A tu segitiga tu arah ke sana kan. Okey, ini adalah ke kathode iaitu negatif. Jadi A ni mesti ada dasar dia berdiri kan. Itu adalah positif. Itu cara nak mengingat kedudukan diod. Begitu juga dia sama anode adalah positif, kathode adalah negatif. Okey. Yang beza di sini ialah antara diod biasa dengan diod pemancar cahaya ialah dia ada anak panah yang menunjukkan sinaran cahaya itu keluar. Anak panahnya ada berapa jumlahnya? 2 2 anak panah. Jadi dia akan mengeluarkan cahaya. Cahaya akan terpancar daripada LED ni. Dekat sini. Sini positif, sini negatif. Kat sini charge-nya bertembung, maka dia akan keluarkan cahaya. Simbolnya sama. Tapi kalau diod biasanya dia tak memancarkan cahaya. Diperbuat daripada plastik. Yang ini diperbuat daripada filament. Apa itu filament? Sejenis plastik yang bersinar lah. Kita akan nampak kesan cahaya. Dan plastik ini ada warna. Maka warna itulah biasan daripada penglihatan kita. Kalau putih tu dia cahayanya putih. Kalau biru, filamentnya biru, dia akan nampak cahayanya biru. Okey. Ini cahayanya biru. Okey, kalau kuning kita nampak dia kuning. Pistarannya yang berdekatan dengan LED tersebut akan terbias dengan warna pada filament tersebut. Okey, kita teruskan pada komponen yang keempat, iaitu transistor. Transistor kalau kita sebut transistor kita rasa susah nak ingat transistor jadi perkataannya adalah transit iaitu digunakan untuk meninggikan arus. Dia ada 3 fungsi pertama arus, voltan, kuasa dan sebagai switch. Ini peranan ataupun fungsi transistor. Transistor diperbuat daripada bahan semikonduktor.
Okey, sama macam diod tadi. Okey, separa pengalih. Seperti silikon dan germanium. Ni bahan yang menyaluti besi-besi ni pada bahagian ujung-ujung yang dikatakan kat situ sebagai komponen semikonduktor. Transistor banyak digunakan dalam radio, televisyen dan komputer. Ya, betul kalau kita buka dalam radio dan komputer ataupun televisyen ni, bahagian dalam itu banyak komponen transistor. Jadi transistor ni ada 3 terminal E, C, B. E tu apa? Emitter, B adalah kolektor, B adalah base, C adalah kolektor. Jadi dalam bahasa Melayunya apa? Pemancar, pemungut, tapak. Base adalah tapak. Okey, kolektor adalah pemungut, emitter adalah pemancar. Jadi kalau kita lukiskan simbol, kita akan nampak B, C dan E. B tu apa? Base. Tapak lah. Dalam bahasa Melayu tapak. Tapi bila kita buat simbol ni dalam peringkat international, kita ada dalam bahasa Melayu maka dia jadilah B, base. C adalah kolektor, pemungut. Okey, dan E adalah emitter, iaitu pemancar. Jadi bagaimana dia boleh jadi macam Swiss kan? Okey. Bila arus mengalir masuk kat sini, okey, B ni akan menentukan jumlah arus yang boleh masuk. Jadi bila jumlah arus tu dapat diterima, maka arus akan mengalir kat sini dan dia akan pergi kepada emitter, iaitu pemancar, iaitu laluan tamatan negatif. Yang ini positif. Base ni sama ada negatif ataupun positif, dia boleh dalam keadaan urutan positif. Jadi dia sebagai Swiss, dia mengawal pintu, dia sebagai Pak Guard lah. Arus masuk, okey, berapa kuantiti yang boleh pada transistor ni, okey. Contohnya 3 voltan, 3 volt DC. Okey, jadi arus 4 volt tak boleh masuk, kalau 3 volt boleh masuk. Macam mana boleh dapat 3 volt? Kita ada komponen yang lain akan menentukan. Contohnya perintang. Sebelum memasuki transistor, okey, dekat kaki kolektor ni ada perintang. Jadi perintang tu mengurangkan arus. Jadi arus yang dibenarkan masuk akan melaluinya, dan tamatan base ataupun tapak pada transistor ini, maka arus tu dibenarkan menuju ke emitter ataupun pemancar. Jadi kat sini ada 2 jenis PNP. Macam mana kita nak tahukan dia PNP? Okey, PNP bermaksud positif pada kaki base, negatif, dan pada kaki emitter adalah positif balik. Jadi PNP, positif pada kolektor, negatif pada, maksudnya arus kat sini negatif, kat sini positif yang dibenarkan masuk, dan dia akan keluarkan positif ke sini. Jadi kalau yang negatif, dia akan sangkut kat sini. Okey, sebab apa? Base ni kawalan dia adalah negatif, dia nak terima yang positif saja boleh melaluinya. Faham Positif saja yang boleh melaluinya dengan nilai yang telah dibenarkan, maka dia akan pergi pada emitter. Nilainya pun ada kutub, sama ada arus tu positif ataupun negatif, maka positif saja dibenarkan kepada emitter ataupun pemancar. Begitu juga dengan NPN. NPN. Kalau lihat kepada dua-dua simbol ni hampir sama, tapi yang bezanya apa? Arah anak panah. Okey. Kalau kita lihat kat sini, kita buat satu garisan. Okey. Kalau ke bawah, positif. Kalau ke atas, dia negatif. Maksudnya ni, kita panggil dia atas. Ni bawah. Ni cara cikgu nak mengingat lah. Jadi kalau dia anak panahnya ke atas, maka kita letakkan dia negatif, positif dan negatif. Maksudnya negatif pada emitter. Kalaulah dia ke bawah, normally dia adalah positif, maka base-nya akan negatif dan kolektornya akan positif. Faham Itu cara-cara kita nak mengingat simbol ataupun bagaimana fungsi operasi pada transistor ni berjalan. Okey. Teruskan pada komponen yang okey, seterusnya komponen elektronik yang kelima, iaitu pemuat. Pemuat dikenali sebagai kapasitor. Jadi kapasitor ni sama namanya dengan pemuat lah. Komponen yang berfungsi untuk menyimpan cas elektrik. Pemuat juga boleh menyah caskan semula. Maksudnya dia simpan cas,
lepas tu dia buang cas secara automatik lah. Okey, jadi namanya menyahcaskan semula. Okey. Ada dua jenis pemuat, iaitu berkutub dan satu lagi tidak berkutub. Apa kutub dan tidak berkutub? Macam kita tak belajar kan, geografi kan, utara, selatan, timur, barat kan, itu kutub-kutub kan. Okey, sekarang ni kutubnya dah positif dan negatif. Jadi kalau berkutub tu dia mempunyai kutub yang positif dan yang negatif. Kalau lihat pada simbol ni, kutub positif dia tak diwarnakan dengan petak dia tak diwarnakan dengan warna hitam. Manakala kutub yang negatif diwarnakan dengan hitam. Ada satu wayar, okey, terputus. Okey, ada satu kotak, yang ini adalah positif, yang ini adalah negatif dan dilorikkan untuk menunjukkan itu kutub positif dan satu lagi kutub negatif. Jadi rupa bentuk pemuat berkutub ni dia seperti tong drum. Bila tong drum tu kosong, kita isi air kan. Okey, lepas tu dah penuh, apa jadi? Kita tutup lah kan. Bila air dah tak ada, contohnya kemarau, kita buka balik penutup, kita gunakanlah air tersebut kan. Fungsinya seperti itulah kan. Jadi cas akan tersimpan ke dalam, okey, maksudnya cas masuk lah. Cas elektrik masuk, okey, tersimpan. Mula sikit, lama-lama dah penuh. Jadi apa yang ada pada output sepanjang dia nak penuhkan, jadi tak ada output lah. Bila dia dah penuh, apa berlaku? Okey, barulah outputnya terkeluar. Lepas tu, yang masukkannya apa jadi? Masukkannya akan cut dulu. Nak kosongkan tong dia tadi. Kan? Okey. Air, cas masuk. Okey. Outputnya keluar, tiada lagi. Bila dah penuh, input ditutup. Okey, outputnya pula keluar. Jadi kalau kita nampak LED tu berkelip-kelip disebabkan apa? Ada pemuat. Okey. Jadi dia mempunyai dua tamatan ataupun dua terminal yang berlainan kutub, iaitu positif dan negatif. Terminal yang lebih panjang ialah punca positif. Panjang maksudnya kakinya panjang. Okey, terminal yang pendek ialah negatif. Dan kita tahu kalau lihat pada gambar ajar ni, kalau cikgu padam, kalau kita zoom sikit, kita akan nampak ada belang pada dinding ataupun salutan plastik pada pemuat ini. Okey, yang belang putih ni adalah negatif. Kakinya pendek. Yang hitam sana tak ada belang putih adalah positif. Kita tahu kedudukannya negatif dan positif. Okey. Jalur putih pada badan menunjukkan negatif. Itulah tu. Jalur putih yang ada pada badan pemuat tu menunjukkan negatif. Ini simbol dia. Simbolnya sama. Maksudnya negatif dan positif. Okey. Pemuat tidak berkutub. Dia tak ada panjang dan pendek. Dia sama saiz. Daripada atas sampai ke kaki tamatannya sama panjang dia. Tidak perlu disambung mengikut kutub. Jadi kalau nak pasang ada dua tamatan, sambung ke mana, perintang ke contohnya kan. Ke mentol ke apa kan. Jadi kaki ni boleh terbalik dah. Tak ada positif, negatif, negatif, positif, tak ada lah. Dia mana-mana boleh masuk. Dan simbolnya basicnya dua-dua dihitamkan. Maksudnya negatif boleh, negatif positif. Positif boleh, negatif boleh. Okay. Tidak perlu disambung mengikut kutupan. Biasanya menyimpan cas yang lebih sikit. Dia pasal dia punya ruang untuk menyimpan cas tu adalah daripada seramik. Maka sikit je lah casnya berbanding dengan yang diperbuat daripada elektrolit ni. Bentuk tong drum. Okay, casnya banyak sedikit. Okay, kita pergi pada komponen yang berikutnya. Okey, komponen yang ke-6 iaitu pembas ataupun kita panggilkan dia buzzer. Kita dengar apa perkataan buzzernya macam bunyi kan, buzz kan. Okey, buzzer ialah komponen yang menukarkan gelombang elektrik ke gelombang bunyi. Maksudnya elektron elektrik kepada gelombang bunyi yang berfrekuensi tinggi. Maksudnya nyaring lah nadanya tinggi. Okey, pembas berkuasa rendah. Dan memerlukan arus elektrik yang rendah. Manakala pembas yang berkuasa tinggi, dia memerlukan arus elektrik yang tinggi. Jadi pembas ni selalu digunakan untuk mengeluarkan isyarat bunyi seperti penggera. Contohnya dekat bank bunyi tin 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 tin. Jadi makin nyaring digunakan pembas berkuasa tinggi. Okey. Ada dua jenis pembas ataupun buzzer. Yang pertama sekali jenis piezo. Yang kedua jenis elektromagnet. Kita pergi dulu pada piezo.
Okey, piezo ni nadanya nyaring, tinggi. Maksudnya telinga kita ni akan dengarnya sakit lah. Jadi kutubnya adalah negatif dan positif. Voltan yang menggunakan untuk pembas piezo ni ialah 1.5 hingga 12 volt. Jadi simbolnya begini. Jadi kat sini lah yang bunyi gelombang frekuensinya tinggi keluar. Jadi ini dia punya bentuk pembas. Okey, ini tamatan positif, satu lagi tamatan negatif. Okey, pembas elektromagnet. Okey, bunyi bentuknya kecil, dalamnya ada coil elektromagnet. Okey, menghasilkan nada bunyi yang rendah. Ini berkuasa rendah. Tidak berkutub. Maksudnya sama ada kutubnya negatif pada sebelah kaki ataupun positif negatif pada sebelahnya lagi satu. Dia tidak berkutub. Kita boleh pasang kat mana-mana tamatan pada komponen sambungan yang lain. Jadi voltannya sama lebih kurang lah 6 hingga 12 volt. Maksimumnya 12 volt. Sebab ni adalah komponen elektronik. Voltannya kecil. Okey, simbolnya berbeza daripada simbol pembas piezo. Dia bentuk segi empat. Okey, ada satu garisan tamatannya. Jadi macam mana tamatannya? Tamatannya berada di bawah lah. Cuma tak cukup dia kaki kat sini. Okey, itu pembas buzzer. Okay. Habis pun Okey, hari Ahad hari ni 14.3. Aktiviti kita hari ni ialah kamu di Kedaki membuat nota saja. Okey, slide 3, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Kenapa banyak sangat ni cikgu ni sebab apa? Kita ada beberapa komponen kan. Kita ada komponen 1, 2, 3, 4, 5, 6 komponen. Jadi slide tadi tu menunjukkan setiap satu komponen. Okey. Yang tiga adalah pengenalan kepada sistem elektronik. Itu saja untuk hari ini. Cikgu harapkan semua pelajar dapat menghasilkan nota. Buatlah bentuk iThink, peta minda, bubble map, ataupun circle map dan sebagainya untuk melengkapkan pengetahuan awak tentang simbol-simbol, nama-nama komponen elektronik yang kita belajar pada hari ini. Okey, itu saja untuk hari ini. Cikgu hari dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.